أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأما بعد. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Nazir Masjid, barisan ahli jawatan kuasa, para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, tuan-tuan guru yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada lafaz dan ucapan yang paling layak untuk kita ucapkan melainkan puji-pujian, tasbih, tahmid dan takbir. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang berterusan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan Allah masih lagi kurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam. Inilah nikmat yang paling bernilai, nikmat yang paling mahal yang Allah kurniakan hanya kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat iman ini adalah nikmat yang dapat menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia ini dan juga di negeri akhirat yang kekal abadi nanti. Moga-moga kita dapat terus memelihara, menyuburkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus berusaha beramal menjadi hamba-hambanya yang taat, dan kita dijauhkan daripada dosa-dosa dan larangan-larangan Allah. Moga-moga kita dikurniakan keselamatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan meneruskan pengajian kita kitab Tafsir Asy-Sya'rawi. Kita masih lagi membahaskan suratul Fatihah pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kita telah membincangkan sebelum ini bahawa kesyukuran kita ke atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita
kesyukuran itu pasti akan menambahkan lagi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Ya. Kerana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ni terlalu banyak dan tidak mampu untuk dihitung oleh kita sendiri. Dan nikmat yang kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala setiap hari ni terlalu banyak. Bermula daripada saat kita bangun tidur. Ya. Bangun tidur itu pun sudah merupakan suatu nikmat. Boleh celik mata, satu nikmat. Boleh bangun, bangkit daripada tidur daripada katil kita, itu juga satu nikmat. Setiap hari bila kita bangun ni tuan-tuan, pasti pelbagai aktiviti, pelbagai pergerakan, macam-macam perbuatan, macam-macam perkataan yang dapat kita lakukan. Kalau nak bilang, nak jumlahkan berapa banyak perkataan yang kita boleh sebut, boleh cakap, kita pun tak tahu dah, tak boleh nak jumlahkan tuan-tuan. Berapa banyak perkataan yang kita akan ucapkan setiap hari. Benda yang kita tengok, yang kita boleh nampak, benda yang kita boleh dengar, benda yang kita boleh hidu, boleh bau, benda yang kita boleh sentuh, tuan-tuan, setiap hari ni terlalu banyak. Jadi setiap hari ni macam-macam nikmat yang sebenarnya kita dapat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nikmat-nikmat ini, kata Imam Asy'ari, adalah yastaujibul hamd. Sebenarnya kita ni kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Ya, daripada kita bangun, kemudian pergi masjid, balik masjid, lepas tu minum, lepas tu keluar lagi. Ya, macam-macam aktiviti kita buat. Kalau hari kerja, kita pergi kerja, macam-macam benda kita buat di tempat kerja. Ya. Lalu Imam Asy'ari dia sambung lagi, wa idza udna ila buyutina. Bila dah buat kerja macam-macam di pejabat, dekat tempat kerja, dekat kilang, dekat ya kedai, dekat restoran, macam-macam lah, dekat kebun, yang kat laut pergi laut, yang dekat ladang pergi ladang. Apabila kita udna ila buyutina, kita balik semula ke rumah kita, fallahu sakhkhara lana zawjatuna wa razaqana bi auladina wa hadha yastaujibul hamd. Balik rumah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita pasangan masing-masing. Kalau yang kerja tu isteri, balik rumah, kat rumah ada suami. Yang jadi suami, balik rumah, dekat rumah tu ada isteri. Ya, ataupun balik sama-sama dengan isteri. Kadang-kadang sama-sama kerja ataupun sama-sama tempat kerja. Ada isteri yang sentiasa mendampingi hidup kita, ya, dan Allah juga merezekikan kepada kita anak-anak. Balik rumah ada anak-anak. Jadi semua ini juga tuan-tuan merupakan pemberian Allah yang perlu untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kata walaupun balik rumah, ya, balik-balik isterinya bebel. Kan? Jangan tengok bebelnya tu tuan-tuan. Kalau bebel tu tanda bininya masih ada kat rumah. Kalau balik-balik senyap, kau tak ada bebel. Itu lagi bahaya tuan-tuan. Kan? Kita nampak bebel, tapi kita tak nampak itu isyarat. Ada juga yang bebel. Ada orang tuan-tuan balik, tengok-tengok rumahnya senyap. Kok tak ada yang bebel lah. Rupanya dia lupa bininya dah meninggal. Allahu Akbar. Sedihnya tuan-tuan kan. Mana bagus? Ada yang bebel ke tak ada? Rupanya tuan-tuan bila bebel tu, rupanya aku ada bini lagi. Rupanya aku masih ada anak lagi.
rupanya aku masih ada isteri lagi. Jadi jangan tengok bebelannya tu. Nampak rupanya itu tanda dalam rumah ada lagi bini. Ada orang pergi rumah, ya senyap je tuan-tuan, termenung tengok siling. Kan? Isteri je dah tak ada. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi bila ada pasangan, walaupun ya macam-macam kerenah, macam-macam perangai, kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kepada kita isteri, masih lagi mengurniakan kepada kita anak-anak. Idzan fakullu harakati hayatin fid dunya minal insan tastaujibul hamd. Oleh sebab itu kata Imam Asy-Sya'rawi, seluruh pergerakan, seluruh perbuatan manusia di atas dunia ini adalah perkara yang perlu untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjanya, rumah tangganya, duitnya, gajinya, sahamnya, kebunnya, rumahnya, kenderaannya, macam-macam tuan-tuan Allah bagi pada kita. Semua tu adalah benda yang sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada la budda ay yakunal insan hamidan daiman. Oleh sebab itu sepatutnya seorang manusia itu, kata Imam Asy-Sya'rawi, menjadi hamidan daiman. Dia kena jadi orang yang sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Tak putus-putus kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Balik rumah, ya nampak isteri, alhamdulillah ada lagi bini aku. Pergi kerja, nampak bos, nampak ya meja tempat kerja kita, ya alhamdulillah ya Allah, masih ada lagi kerja, masih ada lagi gaji, masih ada lagi itu, masih lagi ada ini. Kita buktikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal annal insana yajibu an yahmidallah ala ayyi makruhin asabah. Allahu Akbar. Bahkan kata Imam Asy-Sya'rawi, seorang hamba, seorang manusia wajib juga untuk memuji dan bersyukur kepada Allah pada setiap perkara-perkara yang dia tak suka. Kita selama ni fikir benda yang kita suka je kena syukur pada Allah. Benda yang kita seronok, benda yang ya kita rasa baik yang Allah beri kepada kita saja kita nak kena bersyukur kepada Allah. Tapi kata Imam Asy-Sya'rawi, ya, ayyi makruhin, benda yang kita tak suka yang menimpa diri kita, sebenarnya tuan-tuan itu pun kita kena bersyukur kepada Allah. Pelik tak tuan-tuan? Biasanya orang ni terima kasih kalau orang buat baik pada dia. Kalau orang bagi benda-benda yang ya nikmat ataupun ya bagi hadiah ke bagi ucapan yang baik pada dia. Tapi tiba-tiba kata Imam Asy-Sya'rawi, benda yang kita tak suka pun sebenarnya kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa yang tak suka pun nak kena bersyukur? Kalau ikut logik, patut benda nikmat je lah kan kita nak bersyukur pada Allah. Tiba-tiba yang kita tak suka, apa benda yang kita tak suka tuan-tuan? Allah bagi kita sakit, ya, Allah tarik nikmat kita. Dulu matanya boleh nampak, makin lama dah makin kabur. Dulu rambutnya hitam semua, sikit-sikit dah mula putih. Dulu masa muda giginya cantik je tuan-tuan, sekarang senyum tengok dah ompong. Kan? Ada orang tak suka, mana gigi aku, kan? Ya, sikit-sikit nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi, Allah dah mula tarik bila umur kita makin lanjut. Ya, Allah berikan ujian, Allah berikan musibah. Yang itu pun tuan-tuan kata Imam Asy-Sya'rawi pun kita kena puji dan bersyukur kepada Allah. Sebab li'annahu qad yakunu syai'al ladzi ya'tabiruhu syarran huwa 'indahu 'ainuhu al-khair. Kerana kadang-kadang sesuatu yang kita rasa, kita anggap benda itu syarran, benda buruk.
Dia rasa, ya Allah, kenapalah engkau bagi aku sakit? Ya Allah, kenapalah engkau bagi aku ujian? Ya Allah, kenapalah engkau bagi aku musibah? Ya Allah, kenapa aku aksiden? Ya Allah, kenapa aku ini kita rasa, tuan-tuan, segala musibah yang Allah timpakan ke atas diri kita, kita rasa, kita anggap syarron, benda ni tak bagus, benda ni buruk. Tetapi kadang-kadang benda yang buruk yang Allah beri kepada kita, huwa ainuhu al-khair, sebenarnya itulah yang sebenarnya baik untuk kita. Tuan-tuan, bukan semestinya nikmat itulah benda yang mendatangkan kebaikan. Bukan nikmat itu yang baik untuk kita. Kita rasa memanglah seronok dapat nikmat, dapat duit banyak, naik pangkat, naik gaji. Tetapi kadang-kadang apa yang Allah bagi, bukan pemberian itu yang menentukan baik atau tidak. Bukan musibah, keburukan itu yang menentukan kita akan dapat kebaikan ataupun tidak. Bukan. Sebenarnya, tuan-tuan, apa pun yang Allah bagi pada kita, ya, Allah bagi kita ni macam-macam dan berbeza-beza. Ada orang Allah bagi dia nikmat, ada orang Allah bagi dia duit. Baik tak baik duit ni, tuan-tuan, bukan pada duit tu. Tetapi sebenarnya baik tak baik adalah bergantung bagaimana seorang itu menghadapi dan bertindak balas terhadap duit yang Allah bagi. Seorang hamba saat Allah bagi dia duit, saat Allah bagi dia harta, maka dia menjadi hamba yang bersyukur dan menunaikan hak-hak terhadap harta yang Allah kurniakan kepada dia. Maka saat itu, tuan-tuan, harta itu akan menjadi kebaikan. Bukan harta tu yang tentukan kebaikan, tak. Tapi bagaimana sikap orang tu terhadap harta. Tetapi kalau orang tu dapat duit, dapat harta, dia makin lupa kepada Allah. Dia tak bersyukur kepada Allah. Dia semakin jauh dah, tak sempat dah nak datang ke masjid. Dulu hari-hari ada kuliah, dia lah duduk depan. Bila dah kaya, duit ni datang segedebuk ni, dah mulalah, tuan-tuan, fikir, ya, nak pergi travel, mulalah fikir nak pergi, ya, golok. Kan? Tengok, mana tak ada, Allah dekat golok, mana Allah dah ada bini baru, tak nampak dah kat masjid, tuan-tuan. Kan? Bukan pada harta tu, tuan-tuan, tapi macam mana kita berhadapan dengan benda yang Allah bagi. Begitu jugalah dengan keburukan. Tuan-tuan, suatu musibah yang Allah bagi, bukan musibah tu yang akan menentukan sama ada dia jadi benda buruk atau sebaliknya. Seorang hamba saat Allah uji dia dengan sakit, lalu dia bersyukur, ya Allah, selama ni aku, ya, sehat, aku lupa, aku tak pergi masjid, aku tak pernah mengaji, aku tak pernah sujud pada Engkau, aku tak pernah duduk atas tikar sejadah. Tiba-tiba, tuan-tuan, dia sakit, ya, terus dia insaf, ya Allah, ya, dia sakit ni, biasa orang sakit ni, tuan-tuan, time tu lah paling mudah untuk dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya musibah, penyakit yang Allah bagi menyebabkan dia makin dekat dengan Allah. Baik ke buruk, tuan-tuan? Rupa-rupanya penyakit itu menjadi kebaikan untuk dia, bukan keburukan. Tapi ada juga orang bila dapat penyakit, terus dia kata, kenapa Tuhan bagi aku? Kenapa Allah tak bagi pada orang lain? Makin jauh dengan Allah, dia tak redha dengan ujian. Rupa-rupanya jadi keburukan. Jadi bukan, jangan tengok pada harta, itulah baik. Tak semestinya baik. Jangan tengok pada musibah, itulah keburukan. Tak. Kadang-kadang Allah bagi tu, yang Allah bagi tu musibah, itulah sebenarnya rupa-rupanya cara Allah nak ingatkan kita, cara Allah nak dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fallahu taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah An-Nisa ayat ke-19.
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita-wanita dengan jalan paksaan. Ya, kita ni zaman dulu, ya, bila mula-mula Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Arab ni tuan-tuan, kalau sekiranya berlaku kematian di kalangan ahli keluarga, ya, seorang tu dia ada anak, ya, ada anak dia kahwin, tuan-tuan, orang Arab jahiliah perangai dia, bini tu, maknanya menantu dia boleh jadi waris, bapak dia ambil, macam tu je tuan-tuan. Ya, jadi apabila diturunkan Islam, Allah memperbetulkan cara hidup dan menurunkan hukum hakam kepada orang-orang Islam. Ya, tidak boleh kamu mewarisi wanita-wanita dengan jalan paksa. Ya, kalau nak dikawinkan anak, dia boleh paksa kahwin dengan bapaknya, boleh paksa untuk anak perempuannya kahwin dengan siapa-siapa yang bapaknya kehendaki. Ya, maka Allah turunkan ayat ini memberi peringatan kepada umat Islam, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Kamu tidak dihalalkan, tak boleh mewarisi perempuan-perempuan, wanita-wanita dengan jalan paksaan. Ya, dan janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka, kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya. Dan kalau yang dah berkahwin, tak boleh paksa. Kalau nak cerai, kau kena bagi duit, kau kena bayar itu, bayar ini. Ya, tak nak diceraikan ataupun digantung. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang lelaki menganiayai orang-orang perempuan, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, kecuali kalau jelas isteri mereka melakukan kederhakaan, melakukan nusyus. Dan bergaulah kamu dengan mereka, yakni isteri-isteri kamu itu, dengan cara yang baik. Allah mengingatkan para suami, para lelaki, ya, agar menggauli ataupun bermuamalah dengan isteri-isteri dengan cara yang baik. Zaman jahiliah ni tuan-tuan, orang perempuan hanya dianggap sebagai pemuas nafsu semata-mata, tak ada nilai zaman jahiliah dulu. Lalu Allah mengangkat martabat orang perempuan, diletakkan dalam kedudukan yang sangat tinggi, sangat mulia, perlu dihormati. Inilah keindahan Islam. Lalu Allah ingatkan para suami, ya, jaga hubungan dengan isteri. Jangan anggap isterinya hanya sekadar untuk memuaskan nafsu. Ada hak isteri terhadap suami, ada hak seorang suami terhadap isteri, ada tanggungjawab pada suami, ada tanggungjawab pada isteri, ada tanggungjawab secara bersama antara suami dan isteri. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya. Boleh jadi, kerana boleh jadi, ya, jika kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Ya, Allah ingatkan orang laki,
suami. Ya. Jangan semata-mata ada pada isteri itu perangai yang tak elok. Semata-mata kita tak suka perangai dia, terus nak cerai. Ya, Ustaz, saya tak sukalah isteri saya. Kenapa? Kalau dia dah tahu saya kalau makan, saya suka belacan, dia tak letak belacan, Ustaz. Kan macam cerita apa tu kan, Piramli. Kan? Sebab tak masak tak letak belacan je terus nak cerai. Saya tak suka. Tuan-tuan, benda kecil je. Ya, kadang-kadang sahabat-sahabat saya kerja dekat pejabat agama. Dia kata, Ustaz, ya, kadang-kadang benda kecil je, tapi sampai nak bercerai-berai. Tuan-tuan, dia masalah macam ni, tuan-tuan. Kalau cerai, carilah isteri macam mana pun, tuan-tuan. Ada tak isteri ni yang langsung tak ada perangai yang kita tak suka? Ada tak? Tak ada. Tetap akan ada pada isteri itu perangai yang kita tak suka. Ya, mula-mula kahwin memanglah orang kata kentut pun bau wangi kan. Masa mula-mula kahwin, lepas 3 bulan, kentut terus lari. Dan itu benda lumrah dalam hidup. Sebelum kahwin semuanya nampak indah, semuanya nampak seolah-olah sempurna, semua nampak cantik. Bila dah kenal perangai masing-masing, baru tahu. Kerana sesungguhnya perkahwinan ini, tuan-tuan, adalah suatu perkara yang sebenarnya untuk saling menyempurnakan di antara satu sama lain. Kita jadi suami pun, tuan-tuan, ada benda yang tak bagus. Ada perangai yang isteri tak suka. Tapi isteri tak ungkit pun perangai kita. Kalau nak ungkit, wah, cari tek pengadil. Okey, isteri, cuba senaraikan apa perangai suami. Bila senarai, tuan-tuan, lah, rupa-rupanya lagi banyak perangai kita yang dia tak suka. Tapi selama ni kita jadi suami, oh, kau itu, kau ini, aku tak suka itu, aku tak suka ni. Sebab kita ungkit. Isterinya diam je. Kan? Dia tak ungkit pun perangai kita. Dia tak ungkit pun sikap kita. Kalau dia nak ya, disuruh cerita, mungkin lagi banyak, tuan-tuan, perangai kita yang tak elok, yang dia tak suka. Jadi kalau isteri kita tak ungkit, kenapa kita sentiasa nak mengungkit sikap-sikap dia yang kita rasa tak, ya, kita tak suka. Dan Allah menyatakan barangkali apa yang kamu tak suka itulah yang baik untuk kamu. Rupanya perangai dia yang tak elok itulah, tuan-tuan, ya, yang Allah bagi itulah, itu yang paling sesuai. Kahwin lain, rupa-rupanya lagi teruk daripada bini yang bersama. Yang kita tak suka tu, tuan, lah, baru menyesal. Alah, yang patah balik lah. Tengok bininya dah kahwin lain, menyesal. Nah, itu yang ada kadang-kadang Cina buta. Suruh orang lain, dia dah marah sangat, bininya ditalak 3. Nak patah balik tak boleh dah, tuan-tuan. Aduh, lepas tu baru menyesal. Ya, dia upah orang, kau kahwin dengan bini aku, tapi kau tak payah buat apa-apalah. Ya, lepas tu kau cerai. Dia pun kahwin. Wih, lagi best pula, dia kata. Terus tak dicerai, tuan-tuan. Kapok. Menyesal. Tuan-tuan, sebab tu kena sabar. Ya, dengan karenah. Tak kiralah yang isteri dengan suami, yang suami dengan isteri. Sebab Allah nyatakan, ya, wa asa an takrahu syai'an, barangkali kamu tak suka dengan satu perkara yang ada pada isteri kamu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi yang kamu tak suka pada isteri kamu, itulah Allah jadikan itulah yang sebaik-baiknya. Saya ada jumpa satu orang, dia kata, Ustaz, saya tak sukalah bini saya. Kenapa? Dia ni malas masak lah, Ustaz. Dia marah isteri dia sebab malas masak. Saya tanya dia balik, awak rasa bila dia malas masak tu, adakah semua tu buruk untuk kamu? Lepas tu dia fikir penong lama. Tapi sebenarnya saya fikir baik juga, Ustaz. Kenapa? Ada kawan saya ni, isteri dia suka masak, tapi penyakit dia macam-macam. Rupanya bila bini rajin masak ni, tuan-tuan,
Dia rajin makan, macam-macam. Makan tak berhenti dekat rumah. Tapi darah tingginya ada, kencing manisnya ada. Saya tanya, awak sihat tak? Saya ni alhamdulillah lah Ustaz. Kencing manis tak ada, gaut tak ada, darah tinggi tak ada. Dah tu, kamu nak penyakit? Tak apalah Ustaz, kalau macam tu biar je lah. Rupanya tuan-tuan, Allah jadikan orang rumahnya malas masak tu lah baik. Dia sihat. Sebab tak makan kat rumah. Kan? Bukan tak makan langsung lah. Masak tapi jarang-jarang. Rupanya tuan-tuan, itu Allah nyatakan, wa asa an takrahu syai'an, barangkali kamu rasa benci dengan satu benda, rupa-rupanya itulah yang baik untuk kamu. Rupanya jadi sehat tentu sebab tak banyak makan. Jadi jangan fikir sesuatu yang kita tak suka itulah benda yang buruk. Kadang-kadang benda yang kita tak suka itulah kebaikan untuk kita. Baik. Idzan fa anta tahmidullah li'anna qada'uhu khair. Jadi pujilah Allah Subhanahu wa taala sebab benda yang Allah tentukan untuk kamu itu adalah kebaikan. Tak kiralah kadang-kadang Allah bagi dengan jalan nikmat. Dengan benda yang kita suka, kadang-kadang kebaikan tu Allah bagi dengan cara benda yang kita tak suka. Macam kita sakit tuan-tuan. Allah bagi kita sakit. Jadi bila sakit ni tuan-tuan nak kena duduk hospital. Dah tak bebas nak bergerak ke mana-mana. Makannya pun yalah, kalau kat hospital apa je makannya tuan-tuan, bukan macam dekat restoran 5 star, western, boleh order chicken chop, boleh order macam-macam kan. Mana kita suka tuan-tuan. Tapi bila kita tak suka, itulah cara untuk kita pulihkan kembali kesihatan kita. Cuba kalau duduk hospital tu boleh order macam-macam. Saya tak nak doktor, saya tak nak makan makanan hospital, tak sedap, tak kena dengan selera saya. Makan dah doktor kata. Sebulan tak keluar-keluar daripada hospital. Dah tahu darah tinggi, nak makan yang semua ada garam. Memang tak sihat lah tuan-tuan. Tapi Allah menjadikan kadang-kadang kita terpaksa melalui benda-benda yang kita tak suka makan. Kalau kat hospital tu roti je sarapannya. Apa tu bubur. Nasi pun dengan ikan. Dan mana boleh order yang sedap-sedap. Sebab apa? Awak tengah sakit. Kenalah makan makanan yang menyihatkan. Nak kawal. Kalau yang kencing manis, nak kawal gula. Kalau yang darah tinggi, nak kawal garam. Untuk kesihatan kita. Kita tak suka. Tapi itulah yang Allah bagi. Itulah caranya untuk dapatkan kesihatan. Sawa'un ahbabtal qada aw karahtahu fa innahu khairul lak. Sama ada kamu suka dengan ketentuan Allah ataupun kamu membencinya, sesungguhnya ia adalah perkara yang baik untuk kamu. Li'annaka la ta'lam wallahu subhanahu wa ta'ala ya'lam. Sebab kamu tak tahu, kita tak tahu tuan-tuan, Allah yang bagi. Kita tak tahu pun benda tu baik ataupun buruk untuk kita, tetapi Allah lebih mengetahui benda yang baik ataupun tidak untuk kita. Jadi kita sebagai hamba kena redha, bersyukur dan bersedia menghadapi segala kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berputus asa, jangan kita tidak redha, kita mencela segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Wa hakadha min mujibatul hamd an taqul alhamdulillah ala kulli ma yahdutsu lak fi dunyaka. Maka begitulah perkara yang perlu untuk kita lakukan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah, dengan kamu mengucapkan alhamdulillah. Allah suruh Allah bagi nikmat, Allah bagi musibah. Tuan-tuan, benda yang Allah suruh kita buat adalah mengucapkan alhamdulillah aja. Tak perlu modal pun tuan-tuan. Kita dah makan bayar kan, sama ada menunya murah ke, menu rahmah ke, tak rahmah ke, menu azab ke. Kalau murah menunya rahmah, kalau mahal itu menu azab. Kan? Harganya mahal.
Tuan-tuan, bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita ucapkan alhamdulillah. Tu je. Dah makan alhamdulillah. Ala kulli ma yahdutsu lak fid dunya. Atas setiap perkara yang berlaku kepada kamu di atas dunia ini. Fa anta bidzalika turaddul amr ila Allahil ladzi khalaqak. Saat kita mengucapkan alhamdulillah itu, kata Imam Asy-Sya'rawi, sesungguhnya kamu telah mengembalikan segala urusan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu. Bila ucap alhamdulillah, maknanya seolah-olah kita serah, ya Allah, aku dah makan, ya, apa nak jadi pada makanan yang masuk dalam tubuh kita, nak jadi sehat ke, nak jadi penyakit ke atau sebagainya, kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah buat kerja, berhasil ke tak berhasil, kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa a'lamu bima huwa khairul lak. Allah lebih tahu, tuan-tuan, apakah yang boleh mendatangkan kebaikan untuk kita. Baik. Fatihatul kitab tabda bilhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Surah Al-Fatihah ini, kata Imam Asy-Sya'rawi, dia dimulakan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, maknanya lepas kita baca bismillah, kita akan baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Limadza qala Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin? Kenapa Allah mulakan dengan rabbul alamin? Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Naqulu innal hamdalillah. Ya, alhamdulillah ta'ni hamdul uluhiyah. Ya, dia ada dua perkataan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah tu Tuhan kan? Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu nama Allah kan, menunjukkan Tuhan. Rabbul alamin, Tuhan lagi. Jadi kenapa Imam Asy-Sya'rawi dia sebut, kenapa Allah mulakan sebut Tuhan tu sampai dua kali? Kalimah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ta'ni hamdul uluhiyah, itu merupakan pujian dan kesyukuran kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Fa kalimatullah ta'dil ma'budu bihaqqin. Kalimah Allah itu bermaksud Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Saat kita jadi orang Islam, lalu kita melaksanakan perintah-perintah Allah, saat itu, tuan-tuan, kita telah menyembah Allah, yang mana Allah itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Ya, orang kafir dia pun sembah juga. Dia sembah patung, dia sembah tokong, dia sembah pokok-pokok. Tapi tuan-tuan, yang disembah itu bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Patung tu bukan Tuhan. Matahari yang dia duk sembah tu bukan Tuhan. Ya, sembahan-sembahan selain Allah tu bukan Tuhan pun. Itu makhluk. Ya, fal ibadatu taklifun wa taklif ya'ti minallahi li'abidihi. Jadi ibadah itu, kata Imam Asy-Sya'rawi, adalah satu taklif, satu tanggungjawab yang diberikan oleh, ya, adalah satu tanggungjawab. Wa taklif ya'ti minallah. Jadi tanggungjawab, bebanan adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah terhadap abidi, hamba-hambanya. Allah suruh kita sembahyang. Sembahyang tu taklif. Ya, bebanan, suruhan yang mesti dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Yang bagi bebanan tu siapa? Allah. Faka'annal hamdu awwalan lillah. Jadi seolah-olah pujian yang pertama ni adalah kepada Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah.
Thumma yaqtadi ba'da dhalika ay yakuna alhamdu li rububiyyatillahi ala ijadina min adamin wa imdadina min adam. Jadi seolah-olah yang kedua iaitu Rabbul Alamin. Ya, lepas sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin. Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Seolah-olah pujian yang kedua adalah terhadap ya rububiyah Allah. Sifat Allah yang menciptakan, ya, ijadina, mengadakan kita daripada tiada dan memberikan kita segala keperluan untuk kita hidup di atas dunia ini. Sifat Rabb Allah. Ya, sifat uluhiyah Allah ni bila kita sembah dia, kita jadikan dia sebagai Tuhan. Kesyukuran kita kepada Rabb, ya. Sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah dah hidupkan kita atas dunia dan bagi kita imdaduna. Dia ciptakan kita dan dia juga bagi segala keperluan-keperluan untuk kita hidup di atas dunia. Sebab itulah Allah suruh kita sebut dalam surah Al-Fatihah, Allah ulang 2 kali, segala puji bagi Allah. Sifat uluhiyah Allah yang kita sembah dia, kita taat pada dia, Rabbul Alamin, dan juga kesyukuran kita kepada sifat Allah sebagai Rabb yang menciptakan kita dan mengurniakan kepada kita segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dua-dua sekali kita ucapkan. Ya, kesyukuran kita, puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, sebagai Tuhan yang kita sembah, dan sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang menciptakan dan mengurniakan segala nikmat kepada kita. Maka beruntunglah tuan-tuan saat kita ni jadi hamba. Bila kita solat, setiap kali solat kita melafazkan ucapan kesyukuran dan puji-pujian kita kepada Allah di atas kedua-dua, ya, sifat Allah ini, sifat uluhiyah dan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga tuan-tuan kita terus istiqamah jadi hamba yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan memelihara solat, dan kita berusaha memahami tentang makna sebenarnya ucapan-ucapan dan lafaz yang kita nyatakan dalam surah Al-Fatihah yang kita duk baca setiap kali kita solat. Ya, wallahu alam. Cukup sekadar ini. Silakan. Betul. Ya. Bila kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu juga termasuk alhamdulillah, pujian kita. Ya, bukan kita tak guna celaka, kan? Itu yang diajar. Ucaplah apa-apa ucapan yang diajar mengikut sunnah bila terima musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga termasuk pujian kepada Allah. Sebab apa? Kita kembalikan. Ucapan tu bermaksud apa? Kita ni datang daripada Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi ini bukan nak nyata apa ucapan yang kita kena sebut. Ya, kalau musibah innalillah, kalau dapat nikmat alhamdulillah, kalau ya tengok benda yang hebat masya-Allah. Maknanya tuan-tuan, ucaplah apa-apa ucapan. Dan saat ucapan itu adalah ucapan yang diajar oleh Al-Quran, diajar oleh Nabi SAW, semua ucapan itu adalah membuktikan kita adalah hamba yang sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya buatlah apa juga yang diajar oleh Allah, yang diajar oleh Nabi. Bila kita ikut, itu maknanya kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mengucapkan perkataan yang menggambarkan ya kita sedang tidak redha, ya, tak guna ke, ya, apalah ke, mengeluh ke dan sebagainya. Jadi kita ucap perkataan-perkataan yang baik sebagai menggambarkan
syukurnya kita kepada Allah walaupun benda itu adalah musibah. Bila disebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kesyukuran tu sebenarnya. Bukan penyesalan ke keluhan ke putus asa dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.